Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita murid-murid yang cikgu kasih sekalian dalam bahasa Melayu penulisan. Hari ini sebelum pelajaran dimulakan, cikgu mahu murid-murid sekalian melihat dengan teliti imej yang akan cikgu tunjukkan. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, tema pelajaran pada hari ini berkaitan dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar ini. Perhatikan dengan teliti apakah yang dibawa oleh pemuda berbaju biru itu. Kaitkan dengan tema hari ini. Biasanya, apakah yang berlaku sebelum itu? Sebelum itu, apakah yang berlaku sebelum pemuda ini datang ke kampung kita menyemburkan asap atau teknik fogging yang ditengok ataupun yang murid-murid lihat dalam slide yang cikgu kemukakan ini. Baiklah, betul, bagus. Teknik ataupun tema pelajaran hari ini ialah berkaitan dengan teknik fogging, iaitu demam denggi. Bagus, bagi tepukan kepada rakan anda yang telah menjawab dengan betul tadi. Seterusnya, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, tema pelajaran kita pada hari ini ialah 6.3.3 kesihatan dan kebersihan. Standard kandungannya pula ialah 3.9, menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan teliti. Standard pembelajaran 3.9.1, menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. Cikgu berharap pada akhir pengajaran nanti, murid-murid akan dapat menulis ulasan tentang demam denggi menggunakan sekurang-kurangnya 1 idea tersirat daripada 5 idea yang terdapat dalam grafik nanti. Dan yang kedua, melukis peta pelbagai alir dengan sekurang-kurangnya 1 sebab dan 1 akibat daripada 3. Seterusnya, jom kita tengok gambar ini. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan persekitaran rumah kita? Sebab inilah yang akan terjadi. Perhatikan pasu-pasu bunga dan bekas takungan air yang akan menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Demam denggi. Apakah demam denggi? Demam denggi adalah disebabkan oleh virus denggi. Denggi merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Dianggarkan terdapat lebih 100 juta kes demam denggi di serata dunia setiap tahun. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sekiranya kita terkena demam denggi, apakah yang terjadi kepada kita? Kita perlu ketahui apakah tanda-tanda, apakah jenis demam denggi. Demam denggi terdiri daripada demam denggi biasa atau demam denggi berdarah yang lebih berbahaya, yang boleh membawa maut. Demam denggi berdarah mempunyai tanda-tanda seperti demam denggi biasa, seperti demam yang kuat yang mengejut, berlarutan, sakit teruk pada tulang-tulang, otot, sendi dan biji mata. Namun, demam denggi berdarah juga biasanya berlaku pendarahan seperti mudah lebam, pendarahan di bawah kulit, pada hidung atau gusi. Ia boleh diikuti dengan pendarahan di seluruh badan yang juga boleh membawa maut. Sebab itulah dalam pelajaran hari ini, cikgu nak murid-murid balik ke rumah menceritakan tentang apa yang dipelajari hari ini kepada ibu bapa ataupun adik-beradik di rumah. Seterusnya,
apakah langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk mencegah demam denggi? Terdapat pelbagai jenis cara untuk mencegah demam denggi. Murid-murid perhatikan dengan teliti dan jangan lupa mencatat apa yang cikgu tunjukkan di sini, kerana kalau murid hanya mendengar sahaja, murid akan mudah lupa, dan kalau kita mencatatnya, kita bolehlah membacanya semula di rumah. Jadi, apakah yang perlu saya lakukan untuk mencegah demam denggi? Pertama sekali, kita hendaklah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk ataupun membuang bekas yang boleh menakung air. Kita perhatikan di sekeliling rumah kita, di belakang rumah, di tepi rumah, adakah terdapat bekas-bekas yang boleh menakung air? Pastikan tangki air yang ada di rumah kita ataupun bekas tahan hujan ditutup bersama dengan penutup. Kenapa perlu ditutup, murid-murid? Untuk mengelakkan nyamuk Aedes bertelur di situ dan seterusnya, menyebabkan demam denggi kepada keluarga kita. Dan murid-murid juga perlulah memastikan saliran atap sentiasa mengalir. Ini untuk mengelakkan nyamuk Aedes bertelur. Langkah yang seterusnya untuk mencegah demam denggi ialah membela ikan di dalam kolam ikan untuk mengurangkan jentik-jentik, ataupun kita boleh menyapu ubat penghalau nyamuk pada anggota badan kita yang terdedah kepada gigitan nyamuk. Ataupun kita bolehlah memakai baju berwarna cerah dan berlengan panjang dan seluar panjang sewaktu keluar rumah. Kita juga boleh memasang ubat lingkaran nyamuk dan ubat nyamuk di sekitar kawasan rumah kita, di kawasan yang tertutup. Okey, sebelum cikgu menunjukkan cara menjawab penulisan hari ini, cikgu nak ketua kumpulan datang ke depan mengambil kertas mahjong ini dan dibagikan kepada ahli kumpulan masing-masing. Dan jangan lupa ambil marker sama untuk diagihkan kepada kumpulan-kumpulan. Murid-murid yang lain, jangan bising, jangan lupa dalam pelajaran kita hendaklah memberikan tumpuan. Jangan buat kerja lain, jangan cuba mengasah pensel. Ada juga yang sedang mencari buku itu. Tidak elok. Dalam pelajaran kita, apa yang paling penting ialah kita berikan tumpuan. Apatah lagi, apa yang cikgu nak utarakan di sini ialah berkaitan dengan peperiksaan yang akan kamu hadapi tidak lama lagi. UPSR. Graf menunjukkan bilangan kes demam denggi dari bulan Januari hingga Mac 2016 dan maklumat yang berkaitan dengan demam denggi. Kata kunci di sini ialah tulis ulasan tentang kes demam denggi. Tulis ulasan tentang kes demam denggi. Yang ni cikgu nak kamu garis. Tulis ulasan dalam kes demam denggi dalam bentuk perenggan. Seperti yang cikgu telah jelaskan sebelum ini, murid-murid bolehlah menulis ulasan dalam satu perenggan atau dua perenggan ataupun tiga perenggan. Itulah maksud bentuk perenggan. Dan jangan lupa gariskan juga yang telah dibolkan itu antara 50 hingga 80 patah perkataan, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak terbabas menulis ulasan seolah-olah menulis karangan. Okey, sekarang kita perhatikan paksi X. Dalam graf yang cikgu kemukakan ini ialah paksi X menunjukkan bilangan. Dan paksi Y menunjukkan bulan. Perhatikan nama bulan Januari, Februari, Mac. Dan terdapat juga penyataan iaitu semakin meningkat, membimbangkan semua pihak, persekitaran tidak bersih dan air bertakung.
Terdapat juga gambar nyamuk Aedes. Macam mana kita nak kenali demam nyamuk Aedes? Badannya berbelang-belang. Perhatikan badannya itu berbelang-belang. Okey, jika murid-murid sudah bersedia, sila berada di dalam kumpulan masing-masing kerana kita akan mengeksplorasi graf ataupun kes demam denggi ini dalam sudut kita nak membuat ulasan. Okey murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Pertama sekali, kita tengok pada bulan Januari. Ketua kumpulan, pastikan murid-murid ahli-ahli kumpulan kamu itu menunjukkan perhatian yang serius terhadap bulan Januari dari segi bilangannya. Sebab selepas ini cikgu akan tanya dan tunjukkan kepada kumpulan yang lain pula. Perhatikan pada bulan Januari, kes mencatatkan 30 kes. Dan pada bulan Februari 40 kes. Dan pada bulan Mac 60 kes. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, kalaulah murid-murid hanya mencatatkan bulan Januari 30, bulan Februari 40, bulan Mac 60, tak ada apa yang dikatakan sebagai idea yang tersirat ataupun tersurat. Kita bagi saja apa yang ada di dalam grafik. Maksudnya ialah itulah perkara yang perlu dielakkan. Sebenarnya antara 30 hingga 40 itu menunjukkan peningkatan. Tengok, cikgu tunjukkan dari segi anak panah yang meningkat naik. Berapa kenaikannya? Berapa peningkatannya? 10. Dan daripada bulan Januari 30 naik kepada 40 dan kemuncak kes demam denggi paling teruk pada bulan Mac, iaitu 60 kes. 60 kes. Dalam pelajaran sebelum ini, cikgu telah jelaskan kepada murid-murid sekalian macam mana nak mencari idea yang tersirat. Ingat lagi tak? Okey, kita boleh mencari idea yang tersirat menggunakan idea yang tersurat. Ketua kumpulan, sila pastikan semua ahli memberikan kerjasama. Okey, untuk penyataan semakin meningkat, kita tuliskan huraian bulan Januari 30, bulan Mac 60. Sebanyak 30 kes meningkat. Membimbangkan semua pihak. Murid-murid tulis di tepinya. Kenapa membimbangkan semua pihak? Sebab demam denggi boleh membawa maut. Jadi tuliskan di situ membawa maut. Persekitaran tidak bersih. Murid-murid tulis di tepinya ataupun di bawahnya. Tin kosong. Tayar terbuang ataupun tayar terpakai. Itulah tempat yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan menyebabkan kita didenda oleh pihak Kementerian Kesihatan. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, selepas kita buat catatan dalam grafik yang kita dapat tadi, tibalah kita memahami soalan semula untuk kita buat ulasan. Okey, cikgu dah jelaskan tadi kita kena tulis ulasan tentang kes demam denggi dan panjangnya pun cikgu telah jelaskan. Kita tengok idea yang tersirat dahulu. Idea yang tersirat sebenarnya telah cikgu nyatakan pada awal pelajaran tadi tentang langkah-langkah pencegahan demam denggi ataupun tanda-tanda demam denggi. Kalau murid-murid yang telah mendengar dengan teliti dan membuat catatan, cuba kamu semak. Adakah idea yang tersirat yang cikgu berikan di sini ada di dalam catatan kamu? Okey, jom kita tengok satu persatu. Punca-punca kes demam denggi disebabkan gigitan nyamuk Aedes. Tak ada dalam grafik, tetapi ada dalam catatan kita, ada dalam fikiran kita. Itulah yang dinamakan idea yang tersirat. Langkah pencegahan, memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Itu juga idea yang tersirat.
membuang bekas yang boleh menakung air. Pastikan tangki air bekas tadahan hujan ditutup bersama penutup. Pastikan pasu-pasu bunga dan bekas tadahan air dibuang sekurang-kurangnya seminggu sekali. Pastikan saliran atap sentiasa mengalir. Menjaga keselamatan diri kita, keluarga, masyarakat dan negara dari segi kesihatan agar diri kita sihat ataupun tidak terkena demam denggi. Itu juga dikira sebagai idea yang tersirat. Kesan gigitan nyamuk Aedes boleh menyebabkan maut. Itu juga idea yang tersirat. Dan akhir sekali ialah idea yang berkaitan diterima. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sebelum kita mula menulis ulasan, ingat balik apa yang cikgu beritahu dulu, iaitu sebelum kita menulis ulasan, kita tulis perkataan pasdak. Pasdak ialah ringkasan bagi pendahuluan antara seterusnya. Selain itu, di samping itu, akhirnya, kesimpulannya atau konklusinya. Dalam kumpulan berdua, berpasangan, cikgu nak kamu buat aktiviti yang berikut ini, iaitu seorang murid mencari idea yang tersurat. Idea yang tersurat tanpa huraian. Maknanya idea yang tersurat saja. Idea tersurat tanpa huraian. Dan seorang murid lagi menulis idea yang tersurat dengan huraian. Dan kedua-dua murid perlu mencari idea yang tersirat. Idea yang tersirat. Okey, cikgu tunjukkan apakah maksud P tadi sebagai ulangan semula. Takut-takut ada yang terlupa. Okey, P ialah pendahuluan. Pendahuluan kita mesti ikut arahan. Arahan dalam soalan tadi kita boleh jadikan pendahuluan dalam ulasan kita. Perenggan yang kedua, kita mulakan ulasan kita dengan antara. Kalau soalan mengatakan tuliskan ulasan tentang kebaikan sukan tahunan, maka perenggan yang kedua kita bermula dengan antara kebaikan sukan tahunan. Sebaliknya, kalau soalan itu mengemukakan soalan, tulis ulasan tentang kebaikan bergotong royong. Jadi, kita kena katakan perenggan yang kedua ini ialah antara kebaikan bergotong royong ialah dapat apa-apa-apa. Seterusnya, S ialah seterusnya. Jangan lupa tanda koma. Kebanyakan murid-murid biasanya mereka letakkan selepas penanda wacana, mereka tidak letakkan penanda wacana itu dengan tanda koma. Selain itu, S seterusnya ialah selain itu juga ada tanda koma. Di samping itu, akhirnya dan K, kesimpulannya ataupun konklusinya. Jika boleh, cikgu tidak mahu dalam satu kelas cikgu ni lebih kurang 30 orang murid, semuanya menggunakan kesimpulannya pada akhir ulasan mereka. Yang cikgu nak ialah kadang-kadang kamu kena biasakan diri kamu gunakan perkataan konklusinya. Okey, sekarang kita tengok contoh ulasan. Ketua kumpulan cuba perhatikan dengan teliti dari segi ejaan dan tanda baca. Ahli pula memerhatikan ulasan ini dari segi perkataan. Sama ada menggunakan perkataan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Okey, kita tengok sama-sama ayat demi ayat. Graf menunjukkan bilangan kes demam denggi dari bulan Januari hingga Mac 2016. Itu ialah pendahuluan. Pendahuluan dalam ulasan tidak ada markah. Tetapi setiap kesalahan, walaupun di dalam perenggan pendahuluan, akan dikira. Contohnya di sini ialah Januari. Perhatikan, kesalahan ejaannya ialah RY. Murid-murid, yang ni sebenarnya ialah bukannya kesalahan ejaan, tetapi kesalahan perkataan. Sebab di sini menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Januari dieja menggunakan bahasa Inggeris. Hingga Mac 2016, kes demam denggi semakin meningkat.
Antara punca kes demam denggi ialah persekitaran yang tidak bersih dan air yang bertakung. Pada bulan Januari, okey, kita tengok di sini. Ejaan juga tersilap pada demam. Ejaan demam sepatutnya ialah DEMAM, demam denggi. Kes demam denggi semakin meningkat. Itu pendahuluan. Seperti yang cikgu telah jelaskan sebelum ini, pendahuluan tidak ada markah. Tapi ingat, jangan buat sebarang kesalahan. Jangan buat sebarang kesalahan. Okey, kita tengok perenggan yang kedua pula. Antara punca demam denggi ialah persekitaran yang tidak bersih dan air yang bertakung. Okey, yang ni cikgu nak kamu garis dan kamu tanda right. Ini ialah contoh idea yang tersurat tanpa huraian. Idea yang tersurat tanpa huraian. Murid ini mencedok bulat-bulat, meniru bulat-bulat daripada grafik. Antara punca demam denggi ialah persekitaran yang tidak bersih dan air yang bertakung. Jadi kamu semua tandakan right. Seterusnya, pada bulan Januari, kes demam denggi mencatatkan sebanyak 30 kes. Garis 30 kes, 40 kes pada bulan Februari dan pada bulan Mac. Menjadi, tengok ejaan menjadi. MENJADI sepatutnya, tetapi kerana nak cepat, kerana terlalu gopoh dalam menulis ulasan, maka kesilapan yang tidak sepatutnya terjadi bagi murid-murid yang cemerlang, murid-murid yang biasa mendapat A dalam kertas bahasa Melayu penulisan. Kadang-kadang kesilapan ini boleh berlaku juga kepada mereka jika mereka tidak berhati-hati. Perhatikan, menjadi, murid ini tertinggal perkataan E dan I. Selain itu, tanda-tanda demam denggi ialah demam yang kuat dan sakit badan. Okey, murid-murid, yang ni juga kamu mestilah garis dan tanda right. Kita hendaklah menjaga kebersihan persekitaran agar nyamuk Aedes tidak membiak. Okey, yang tu kamu tanda right dan tanda T. Dan tanda T. Apa maksudnya di situ? Di situ maksudnya ialah ada idea yang tersirat. Kenapa ada idea yang tersirat? Okey, kamu perhatikan ayatnya. Kita hendaklah menjaga kebersihan persekitaran. Itu idea yang tersurat. Murid ini menggunakan idea yang tersurat untuk menghasilkan ataupun mencipta idea yang tersirat. Teknik suka. Teknik suka. Ingat lagi, apa itu teknik suka? Seperti, untuk, kerana, agar. Okey, bagus. Bagus. Teknik suka, seperti, untuk, kerana, agar. Okey, bagus. Agar nyamuk Aedes tidak membiak. Itu kamu tandakan right dan tanda tuliskan T. Seterusnya, kita mestilah mengutip tin-tin kosong dan tayar terpakai yang terdapat di sekitar rumah kita. Okey, yang tu kamu tanda right, tandakan T. Hal ini kerana tin, tayar dan terpakai. Tengok ejaan boleh. BOLEYN. Yang tu kamu betulkan. B itu sepatutnya ditulis dengan huruf kecil. Okey, B huruf kecil dan palang Y dengan N, tuliskan H. Boleh sepatutnya ditulis BOLEH. Menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Di samping itu, kita hendaklah memasang ubat nyamuk elektrik untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang ni juga kamu tandakan right dan tulis T. Akhirnya, kita hendaklah mendapatkan rawatan segera. Okey, yang ni juga calon cemerlang ni, kamu tandakan right dan tulis T. Andainya mengalami demam, konklusinya, demam denggi sangat bahaya kerana boleh membawa maut. Okey, kamu tandakan right dan tulis T. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, dengan menggunakan deria kita,
ketelitian kita, kita akan dapat mengesan banyak kesalahan. Contohnya untuk, cikgu hampir tertinggal tadi sebab sikap kita nak cepat. Yalah, bila belajar nak cepat selesai kan. Tapi kalau main bola, tak apa, maghrib orang azan, kita nak main lagi. Okey, jadi sebenarnya untuk mestilah dieja UNTUK. Potong C dengan K, kamu tuliskan K saja. Akhirnya di samping itu juga ada kesilapan, potong L. Akhirnya kita hendaklah mendapatkan rawatan segera andainya mengalami demam. Konklusinya, demam denggi sangat bahaya kerana boleh membawa maut. Okeylah, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, tadi cikgu telah tunjukkan cara membina ayat, idea yang tersurat tanpa huraian dan juga idea yang tersurat dengan huraian. Cikgu juga telah tunjukkan ayat, bagaimana nak membina ayat, idea yang tersirat menggunakan idea yang tersurat. Seterusnya, berdasarkan grafik tadi, idea yang tersuratnya ialah maklumat yang terdapat pada graf. Peningkatan setiap bulan kes demam denggi dari Januari hingga Mac. Bulan Januari dengan jumlahnya sebahagian-bahagian tu, peningkatan kes dari bulan Januari ke Februari seramai 10 orang. Okey, yang tu ialah idea yang tersirat. Peningkatan, kata kuncinya peningkatan. Sebab peningkatan itu tidak dinyatakan dalam graf tadi. Peningkatan kes dari bulan Februari ke Mac juga kamu garis, itu juga idea yang tersirat. Cuma diberitahu dalam grafik tadi, dalam graf tadi ialah 30, 40, 60. Tetapi jumlah peningkatan tidak diberitahu. Murid-murid yang kritis dan kreatif, mereka boleh mencari berapakah jumlah peningkatan itu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai idea yang tersirat. Ulasan yang tidak menggunakan bahan rangsangan tetapi masih berkaitan tema. Contohnya murid-murid hanya menggunakan idea sendiri. Maksimum markah yang boleh diperuntukkan untuk kamu ialah 8 hingga 11 markah. Dan pendahuluan dan penutup juga tidak diambil kira sebagai idea. Sebelum cikgu mengundurkan diri, sebelum loceng berbunyi, seperti biasa, kita juga perlu belajar satu peta iting dalam PAK 21 yang mahu menunjukkan satu sikap kerjasama dan kebolehan kamu berkomunikasi dengan berkesan. Ketua kumpulan keluarkan kertas mahjong yang telah diambil tadi dan marker. Okey, untuk membuat peta pelbagai alir, untuk mencari punca, kesan ataupun akibat. Cikgu tersilap di situ tu, punca sepatutnya tak ada kesan. Kamu potong kesan, kesan atau akibat sepatutnya berada di sebelah kanan peta pelbagai alir kita. Di tengah-tengah sekali kamu tuliskan tajuk demam denggi. Dan demam denggi itu dipecahkan kepada 3 kotak. Perhatikan cikgu melukisnya macam mana, begitulah yang kamu perlu lukis. Jangan gunakan pembaris. Jangan gunakan pembaris. Sebab peta iting sebenarnya berdasarkan kebolehan kita melukis tanpa menggunakan alat bantu, menggunakan pensel saja. Tapi tulis dengan berhati-hati. Seterusnya petak yang kedua, kamu tuliskan macam tu, lukiskan macam tu. Okey, perhatikan cara cikgu buat. Tarik dan tulis petak yang ketiga. Seterusnya di sebelah kiri kita tuliskan punca. Petak juga, petak yang sama di sebelah kanan tadi. Okey, cikgu berikan kamu lebih kurang masa 10 minit untuk membincangkan dalam kumpulan apakah punca demam denggi dan apakah kesannya nanti. Selepas 10 minit, cikgu akan meminta ketua kumpulan sahaja yang bergerak kepada kumpulan lain untuk melihat hasil
kumpulan lain pula. Jadi, sepatutnya selepas kamu menyelesaikan kerja tugasan ini, kamu akan dapat mengetahui apakah punca demam denggi dan apakah kesan demam denggi. Alhamdulillah, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, berdasarkan pelajaran kita hari ini, sepatutnya kamu telah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kes demam denggi, melahirkan sikap hormat menghormati. Kenapa cikgu kata melahirkan sikap hormat menghormati? Kerjasama di dalam kumpulan, kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Bukan idea kita sahaja yang baik, malahan kadang-kadang idea kawan kita yang lebih baik. Apa yang penting dalam pelajaran kita juga, kita membahagikan tugas. Murid yang berkebolehan pelbagai itu, yang pandai melukis, kerjanya melukis. Yang tulisannya bagus, bolehlah digunakan untuk menulis. Dan murid yang berani dan yakin, bolehlah dipilih untuk membentangkan tugasan mereka. Okey, kesimpulan hari ini ialah kita tengok peta Eyting, iaitu peta pelbagai alir. Demam denggi di tengah tu. Selepas itu punca demam denggi ialah nyamuk Aedes. Kalau murid-murid dah tulis nyamuk Aedes, tak kiralah di petak yang pertama, kedua ataupun ketiga, dikira betul juga. Tandakan right. Air bertakung juga punca demam denggi, jadi kamu tandakan right. Persekitaran tidak bersih, okey, itu punca yang ketiga. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sebab itulah pentingnya kita menjaga kebersihan di dalam ataupun di luar rumah kita. Budaya sekarang, kita ada televisyen, kita ada telefon bimbit. Kadang-kadang kebersihan dalam rumah pun kita tidak terjaga. Jadi cikgu harap selepas pelajaran kita hari ini, kita balik ke rumah memberitahu tentang kepentingan menjaga kebersihan. Bukan setakat boleh memberikan kebaikan kita semakin sihat, tetapi boleh mengelakkan kita daripada berada di ambang maut akibat demam denggi. Okey, akibat ataupun kesan demam denggi ialah demam yang kuat, sakit otot dan sendi, dan boleh membawa maut. Jadi murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini ialah demam denggi ialah wabak yang berbahaya yang selalu menimpa masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan. Jadi, tugas kita sebagai anggota masyarakat, kita tak boleh salahkan orang lain. Kita tak boleh salahkan orang lain. Kita perbaiki diri kita dulu. Kita kenal pasti dulu. Kita jaga kebersihan rumah kita dahulu, persekitaran rumah kita dahulu, barulah kita akan selamat. Demikian saja pelajaran hari ini. Cikgu harap pelajaran hari ini mendapat manfaat yang berkekalan untuk kamu dan dapat digunakan dalam ujian LK1 ataupun LK2 tidak lama lagi. Cikgu sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.